Pada suatu pagi pada bulan Mei 2026 di hujung utara Filipina, di atas bukit pasir yang menghadap ke laut, askar-askar meletakkan sebuah truk tentera dengan berhati-hati menghala ke arah ufuk. Tidak banyak perbualan. Setiap orang tahu apa yang bakal berlaku. 2 peluru berpandu telah dilancarkan. Pasti berteh bangga. Bunyi itu menggoncang udara. Dan 6 minit kemudian, sebuah kapal yang berada 75 km dari situ di tengah laut telah terkena. Dan ia tenggelam. Di seberang laut yang sama, China sedang memerhati. Dan mereka tidak suka dengan apa yang mereka lihat. Sebagai tindak balas, kerajaan China menghantar seluruh armada ke kawasan itu. Kapal pemusnah, frigat, kapal pengintip, pengawal pantai, semua ini untuk memantau apa yang sedang berlaku di Filipina. Tetapi, di sebalik tembakan-tembakan ini, ada satu kisah yang China sangat faham. Dan ia menerangkan kenapa kerajaan China lebih bimbang hari ini berbanding pada bila-bila masa dalam beberapa dekad lalu. Untuk memahami kenapa tembakan itu sangat penting, Anda perlu tahu satu perkara tentang Jepun. Hubungan dengan Amerika Syarikat kekal kukuh. Selepas Perang Dunia Kedua, Jepun telah dikalahkan dengan cara yang memalukan. Bandar-bandar telah musnah. Seluruh negara berada dalam kehancuran dan dunia menuntut satu perkara yang sangat jelas sebagai pertukaran untuk keamanan. Tidak lagi. Jepun tidak akan lagi menggunakan kekuatan tenteranya secara ofensif di luar wilayahnya sendiri. Tidak akan lagi melepaskan tembakan di negara lain. Janji ini telah ditulis dalam Perlembagaan Jepun sendiri, dokumen paling penting di negara itu. Ia seperti undang-undang yang diukir pada batu yang menyatakan Jepun wujud untuk mempertahankan diri, tidak pernah untuk menyerang. Dan selama 80 tahun, Jepun menunaikan janji itu. Tetapi pada hari itu, di Bukit Pasir Filipina, janji itu berakhir. Untuk Anda bayangkan betapa besarnya perkara ini, fikirkan begini. Bayangkan, sebuah negara yang telah berdekad-dekad berjanji kepada seluruh dunia bahawa mereka tidak akan lagi menggunakan kekuatan tenteranya di luar negara. Dan tiba-tiba tanpa sebarang amaran menghantar askar dan peluru berpandu ke wilayah jirannya. Seluruh dunia pasti akan berhenti untuk memberi perhatian. Itulah yang sebenarnya berlaku di sini, cuma di sebelah lain planet ini. Peluru berpandu yang dilancarkan itu dipanggil Type 88. Ia dihasilkan oleh Mitsubishi Heavy Industries, salah satu syarikat terbesar di Jepun. Setiap satu membawa bahan letupan yang mampu memusnahkan sebuah kapal perang sepenuhnya. Dan sehingga hari itu, ia tidak pernah digunakan di luar wilayah Jepun. Tetapi ada 2 perkara mengenai tembakan itu yang sangat menarik perhatian. Yang pertama adalah mengenai kapal yang telah ditenggelamkan. Ia dipanggil BRP Quezon dan mempunyai sejarah yang agak menarik. Kapal ini telah dibina oleh Amerika Syarikat pada tahun 1944. Semasa Perang Dunia Kedua, khususnya untuk melawan Jepun. Ia telah berlayar merentasi lautan dan menjalankan tugasnya. Dan beberapa dekad kemudian, ia diserahkan kepada tentera laut Filipina. Dan kemudian 80 tahun selepas ia dibina untuk melawan Jepun, ia telah ditenggelamkan oleh mereka. Kali ini sebagai sekutu. Perincian kedua adalah lebih mendedahkan. Type 88 ialah peluru berpandu lama, sudah digunakan selama lebih 35 tahun. Jepun mempunyai peluru berpandu yang jauh lebih moden dan berkuasa daripada itu yang disimpan di negara mereka. Tetapi mereka memilih untuk menggunakan yang paling lama di Filipina. Bagi ramai penganalisis, ia adalah satu demonstrasi yang diperhitungkan, cukup besar untuk diambil serius, tetapi cukup terkawal supaya tidak terlalu meningkatkan ketegangan. Ia seperti membuka jaket dan menunjukkan sarung pistol tanpa mengeluarkan senjata. Tapi sebenarnya, kenapa Filipina?
Daripada semua tempat di dunia, kenapa negara seperti Jepun memilih di situ untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua? Fikirkan tentang itu sekejap. Kalau awak adalah Jepun dan mahu menghantar mesej kepada China tanpa mengisytiharkan perang, di mana awak akan lakukan itu? Apakah tempat yang paling strategik? Untuk memahami jawapannya, anda perlu melihat peta. Bayangkan, sebuah pagar semula jadi di tengah-tengah lautan. Ia bermula di Jepun, di atas sana, turun melalui Taiwan, betul-betul di tengah, dan berakhir di Filipina, di bawah. China berada di sebelah dalam pagar itu. Dan laluan utama ke selatan menuju ke lautan terbuka. Menuju ke lautan Pasifik yang sebenar. Ia melalui sebuah pintu gerbang sempit antara Filipina dan Taiwan. Melalui pintu gerbang inilah kapal tentera China perlu lalui untuk sampai ke lautan terbuka. Melaluinya jugalah China dapat bertindak di mana-mana sahaja di dunia. Tanpanya, China hanya terhad kepada lautnya sendiri. Seperti seorang peninju yang terperangkap di sudut gelanggang. Dengan kekuatan, tetapi tanpa ruang untuk bergerak. Sekarang fikir begini, jika anda mahu menghalang seseorang keluar dari koridor yang sempit, di mana anda akan berdiri? Di pintu. Dan tepat di pintu koridor itulah Jepun, Amerika Syarikat dan Filipina mengambil posisi dalam latihan tersebut. Utara Filipina, tempat peluru berpandu itu dilancarkan, menghadap terus ke pintu gerbang itu. Sebuah peluru berpandu yang dilancarkan dari situ boleh mencapai mana-mana kapal yang cuba melalui kawasan antara Filipina dan Taiwan. Dalam kata mudah, mana-mana kapal yang cuba melintasi laluan itu, jika berlaku perang, akan menghadapi masalah besar dan Jepun tidak bersendirian. Dalam latihan yang sama, Amerika Syarikat telah melancarkan peluru berpandu Tomahawk yang mengenai sasaran lebih 600 km jauhnya. Filipina juga mempunyai peluru berpandu mereka sendiri yang telah ditempatkan. Dan bersama-sama, ketiga-tiga negara itu buat pertama kalinya membina rangkaian persenjataan yang mampu meliputi seluruh koridor itu dari awal hingga akhir. Terdapat 17,000 askar dari 7 negara yang berbeza. Amerika Syarikat, Filipina, Jepun, Australia, Kanada, Perancis dan New Zealand. Latihan ketenteraan terbesar dalam sejarah Filipina. Dan kerajaan China faham betul apa maksudnya. Jika koridor itu dapat ditutup, sekiranya berlaku konflik, China akan kehilangan akses ke Pasifik. Kapal perang mereka akan terperangkap. Perdagangan mereka menjadi terdedah. Keupayaan mereka untuk bertindak di mana-mana bahagian dunia akan terjejas. Ia bukan sekadar isu ketenteraan. Ini adalah soal kelangsungan hidup. Dan Jepun tidak sampai ke tahap ini tanpa sebab. Tapi awak fikir, sebuah negara yang berjanji untuk tidak mempersenjatai diri lagi boleh sampai ke tahap ini dalam sekelip mata? Sudah tentu tidak. Perubahan ini telah berlaku selama bertahun-tahun secara senyap-senyap. Dan angka-angka menceritakan kisah ini dengan lebih baik daripada mana-mana ucapan. Selama beberapa dekad, terdapat satu peraturan yang hampir suci di Jepun. Jangan sekali-kali membelanjakan lebih daripada 1% daripada apa yang dihasilkan negara untuk persenjataan dan pertahanan. Ia adalah satu cara untuk menunjukkan kepada dunia bahawa negara itu komited terhadap keamanan. Tetapi dalam 13 tahun kebelakangan ini, Jepun telah meningkatkan bajet ketenteraannya setiap tahun. Tempat pengecualian. Pada tahun 2026, perbelanjaan itu mencecah $70 bilion. Yang terbesar dalam sejarah negara itu. Untuk anda bayangkan, itu adalah wang yang cukup untuk menampung keseluruhan bajet tahunan beberapa negara kecil. Dan rancangannya adalah untuk terus meningkatkannya. Dan di sebalik perubahan ini, terdapat 2 nama yang anda perlu kenali. Yang pertama ialah Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepun. Dialah yang secara peribadi berada di Bukit Pasir itu di Filipina menyaksikan tembakan dari dekat bersama Menteri Pertahanan Filipina. Dia ialah anak kepada bekas Perdana Menteri yang terkenal di negara itu. Dan dia mewakili generasi ahli politik Jepun yang membesar dalam keadaan aman tetapi percaya bahawa hanya kuasa ketenteraan yang dapat menjamin keamanan itu berterusan. Nama kedua ialah Sanae Takaichi, Perdana Menteri Wanita Jepun. Pada bulan November tahun lepas, beliau berkata sesuatu yang tidak dijangka akan didengar daripada seorang pemimpin Jepun.
Dia berkata bahawa Jepun mungkin campur tangan secara ketenteraan jika China menyerang Taiwan. Kenyataan seperti itu datang daripada individu paling berkuasa di Jepun adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan 10 tahun lalu. Dunia terdiam seketika. China bertindak balas dengan kemarahan. Tetapi Takaichi tidak berganjak. Hari ini, Jepun telah mengambil pendirian itu secara terbuka. Tetapi ada satu persoalan yang masih tergantung apabila Anda melihat semua ini berlaku. Satu persoalan yang tidak pernah ditanya dalam kenyataan rasmi, sidang media, atau ucapan para menteri. Terdapat sebuah pulau kecil di Filipina yang dipanggil Itbayat. Ia terletak lebih kurang 150 km dari Taiwan. Penduduknya adalah nelayan. Mereka hidup secara sederhana, jauh dari bandar-bandar besar, jauh dari perbincangan para jenderal dan menteri. Tetapi, semasa latihan ketenteraan ini, pulau yang sama telah digunakan sebagai titik penempatan peluru berpandu Amerika. Sebuah pulau nelayan telah menjadi dalam sekelip mata sebahagian daripada rangkaian ketenteraan yang menghala ke China. Penduduk tempatan tahu bahawa sekiranya berlaku konflik sebenar, mereka akan berada di barisan hadapan. Bukan kerana mereka mahu berada di situ, bukan kerana mereka memilihnya, tetapi kerana geografi semata-mata telah menempatkan mereka di situ. Dan mungkin itulah maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh keseluruhan video ini. Bukan hanya nelayan-nelayan di Itbayat sahaja. Ia ialah orang biasa di mana-mana sahaja di dunia yang bangun suatu hari dan mendapati dunia di sekelilingnya telah berubah tanpa sebarang amaran. Keputusan yang dibuat oleh Jeneral dan Perdana Menteri di bilik-bilik yang kebanyakan daripada kita tidak akan pernah masuk secara langsung mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tiada kena-mengena dengan perkara itu. Tembakan di Filipina pada Mei 2026 bukan sekadar ujian persenjataan, ia adalah satu mesej. Jepun yang berdiam diri selama 80 tahun memilih saat itu untuk menunjukkan kepada dunia dan terutamanya kepada kerajaan China bahawa mereka bersedia untuk bertindak. Bahawa janji selepas perang telah berakhir. Jepun yang cintakan keamanan yang dikenali dunia sedang perlahan-lahan digantikan dengan sesuatu yang berbeza. Dan China, baiklah, ia faham mesej itu. Dalam hari-hari selepas latihan itu, jurucakap kerajaan pergi ke media untuk bercakap tentang militerisme Jepun yang sedang bangkit semula, tentang ancaman kepada keamanan di rantau ini. Mereka menggunakan kata-kata yang keras. Bahasa amaran maksimum. Tetapi apa yang tersembunyi di sebalik kata-kata itu adalah sesuatu yang jauh lebih konkret. Tanggapan bahawa kepungan di sekitar China semakin mengetat. Satu demi satu latihan ketenteraan. Tatanan dunia yang wujud sejak tamatnya Perang Dunia Kedua sedang berubah. Bukan sekaligus. Bukan dengan pengisytiharan perang. Tetapi secara beransur-ansur dengan latihan ketenteraan, bajetnya semakin meningkat dan peluru berpandu dilancarkan ke Bukit Pasir di Filipina pada suatu pagi bulan Mei. Jepun tidak mengisytiharkan perang kepada sesiapa, tetapi menghantar mesej yang difahami oleh mana-mana jeneral di dunia. Dan kadang-kadang, satu mesej yang jelas lebih bermakna daripada sebarang pengisytiharan. Soalan yang masih tiada siapa dapat jawab ialah sejauh mana perkara ini akan berlanjutan. Dan apabila kebanyakan orang sedar betapa besarnya perubahan ini, sudah terlambat untuk mengikuti dengan rapat. Dan awak, apa pendapat awak? Adakah Jepun betul untuk mempersenjatai semula? Atau adakah ini mencipta bahaya yang lebih besar untuk rantau ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Saya ingin tahu apa yang anda fikirkan. Jika video ini membantu anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku di dunia, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin tahu. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, inilah masanya. Kami akan terus mengikuti semua ini dengan rapat. Jumpa lagi.